Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Noraini Nadirah binti Mat Kasim bersama ahli kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian kami berkaitan pelaksanaan pentafsiran bilik darjah. Berikut adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, Nur Ain Izzati, Nur Ain Sofia, Nur Aini Nadira iaitu saya, Nur Aisyah dan Nur Farahin. Assalamualaikum, saya Nur Sofia binti Mazuki akan memulakan pengenalan berkaitan dengan topik yang kami akan bentangkan iaitu PBD. Alright, pentadbiran bilik darjah dikenali sebagai pentadbiran berasaskan sekolah iaitu PBS pada tahun 2011. Namun pada tahun 2016 PBS telah dibuat penambahbaikan dan dikenali sebagai PBD. Baiklah. Pengenalan PBD adalah bertujuan untuk memastikan perkembangan pembelajaran seseorang pelajar dapat diukur secara berterusan, mengurangkan bebanan peperiksaan pada awal persekolahan, mewujudkan budaya pembelajaran yang menyeronokkan dan mewujudkan peluang pembelajaran yang sama rata untuk semua murid. Baiklah, di dalam PPD ini, guru sangat berperanan dan perlulah lebih memberikan penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran atau dikenali sebagai PDP. Dalam konteks melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar dan juga pentaksir, guru bukan sahaja perlu menguasai kandungan kurikulum, malah harus tahu untuk menggunakan kaedah yang sesuai untuk menyampaikan kurikulum tersebut. Pendekatan PBD ini membolehkan para guru untuk lebih teliti dalam melaksanakan tugas hakiki iaitu mendidik serta menyemai nilai-nilai murni di dalam kalangan murid. Kebersanan dan kejayaan PBD banyak bergantung kepada komitmen guru. Pentaksiran yang berkesan berupaya memberi maklumat kepada guru, pentadbir, ibu bapa dan juga murid berkaitan pengetahuan dan juga kefahaman mereka. Walau bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahawa pelaksanaan PPD sebagai pemansuhan amalan peperiksaan ini disambut dengan pelbagai pandangan. Tidak semua pihak dapat menerima uh, ca- tidak semua pihak dapat menerima pemansuhan peperiksaan yang digantikan dengan PBD ini. Sehingga kini, isu berkaitan tidak lekang di bibir. Oleh itu, kami akan menjalankan kajian ini untuk mengenal pasti tahap kefahaman guru, cabaran yang dihadapi oleh guru dan juga kelebihan terhadap pelaksanaan PBD ini. Baiklah, kajian ini kami menggunakan kaedah soal selidik dengan edaran Google Form melibatkan 30 orang guru KPM sebagai responden dan data telah dianalisis berdasarkan tema-tema yang telah kami kenal pasti. Baiklah, nama saya Nafarahin binti Muhammad dan saya akan sambung dengan konsep pentadbiran bilik darjah. Pentadbiran bilik darjah merupakan proses yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Pentadbiran bilik darjah terbahagi kepada 3 iaitu pentadbiran untuk pembelajaran, assessment for learning, pentadbiran sebagai pembelajaran, assessment as learning dan pentadbiran tentang pembelajaran, assessment of learning. Pentadbiran untuk pembelajaran dan pentadbiran sebagai pembelajaran adalah pentadbiran secara formatif iaitu mentaksir perkembangan untuk pembelajaran secara berterusan dalam proses PDP. Manakala pentadbiran tentang pembelajaran pula adalah pentadbiran secara sumatif yang mentaksir perkembangan tentang pembelajaran pada akhir sesuatu tempoh, tajuk atau bidang pembelajaran. Baiklah, saya akan menyambung tentang isu-isu pentadbiran bilik darjah yang telah dihadapi. Yang pertama adalah kesediaan guru, yang kedua adalah guru kurang berpengetahuan, guru kurang berkemahiran, yang keempat guru bukan option dan yang terakhir adalah kekangan masa. Isu yang pertama adalah kesediaan guru. Baiklah, kesediaan guru dalam melaksanakan PBD ini merupakan salah satu faktor yang amat penting terhadap keberkesanan PBD yang telah diperkenalkan. Baiklah, faktor sikap, kemahiran dan juga pengetahuan guru dalam proses pelaksanaan pentadbiran akan menghasilkan keberkesanan dan juga ketepatan pentadbiran. Pada satu ketika dulu, warga pendidik menerima banyak kritikan daripada pelbagai pihak berkaitan pemansuhan penilaian secara formatif iaitu
atau dikenali sebagai UPSR untuk murid-murid tahun 6. Kenapa? Ini adalah kerana para guru kurang pengetahuan dan juga kemahiran yang betul yang telah mempengaruhi keyakinan guru untuk melaksanakan pentaksiran dengan baik. Oleh itu, para guru tidak merasa yakin dengan dan juga ragu terhadap teknik pelaksanaan. Guru kurang pengetahuan. Berbalik kepada isu yang pertama, kesediaan guru adalah tidak bersedia kerana guru kurang pengetahuan dan kefahaman untuk melaksanakan PBD. Pengetahuan pentaksiran bagi para guru amat penting untuk melaksanakan pentaksiran dengan lebih efektif. Alright, masalah yang dihadapi dalam melaksanakan PBD adalah dari segi kurangnya kefahaman, latihan dan juga pengetahuan yang diterima oleh guru. Menurut Muhammad Haizi dalam kajiannya, hampir separuh daripada kalangan guru-guru yang terlibat dengan kajian beliau tidak pernah menerima latihan ataupun pendedahan secara khusus ataupun secara formal. Mereka hanya melaksanakan pentaksiran berdasarkan buku-buku panduan yang telah mereka dapat daripada rakan sekerja mereka. Sepatutnya seorang guru perlulah berpengetahuan tentang proses perancangan, pelaksanaan, permakahan dan juga analisis yang terlibat dalam penilaian. Dengan adanya pengetahuan yang mencukupi, barulah guru dapat mengenal pasti kelemahan murid yang sedia ada dan mendapatkan rujukan terus daripada pelbagai sumber untuk menyelesaikan masalah tersebut. Right. Jika guru mempunyai pengetahuan bagi melaksanakan PBD ini dengan secukupnya, maka guru dapat membimbing murid ke arah murid ke arah yang lebih baik dan juga isu yang ketiga adalah kurang berkemahiran. Pelaksanaan pentaksiran juga akan mengalami masalah apabila guru tidak mempunyai kemahiran dan tidak didedahkan dengan teknik pelaksanaan yang betul. Guru seharusnya mempunyai tahap kemahiran pentaksiran tinggi untuk mewujudkan pembelajaran dan pengajaran yang efektif terhadap murid-murid. Terdapat guru yang masih tidak mempunyai maklumat dan pengetahuan yang jelas berkenaan teknik pelaksanaan, cara menjalankan pemerhatian dan tidak menguasai maklumat pentaksiran untuk melakukan tindakan susulan. Ini adalah kerana para guru kurang mendapat bimbingan yang betul dalam melaksanakan pentaksiran. Mereka hanya melaksanakan PBD berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh KPM tanpa penerangan lebih terperinci. Malahan, perkara ini akan menjadi rumit apabila terdapat penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak KPM dalam memperbaiki sistem pentaksiran ini ke arah yang lebih mudah dan tidak membebankan para guru. Akan tetapi, guru bukan sahaja perlu mempunyai kemahiran dalam perancangan aktiviti, tetapi juga perlu berkemahiran dalam pentaksiran tahap penguasaan dan juga evidence murid bagi setiap mata pelajaran. Jika guru tidak mempunyai kemahiran dalam melaksanakan PBD, guru sukar untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan terhadap para pelajar. Isu yang keempat adalah guru bukan option. Alright, guru bukan option ini adalah guru yang bukan daripada aliran ataupun tiada pengkhususan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar. Akan tetapi, diberi tanggungjawab untuk mengajar mata pelajaran tersebut setelah mendapat penempatan di sesebuah sekolah. Baiklah, cabaran bagi guru yang mengajar subjek bukan option ini adalah dia akan memberi tekanan dan menjadikan guru tersebut kurang bersemangat dalam menjalankan tugas. Ini adalah kerana guru tersebut kurang menguasai subjek tersebut. Oleh itu, dia akan memberikan kesanlah yang tidak baik untuk melaksanakan pentaksiran berdasarkan bilik darjah. Isu yang terakhir adalah kekangan masa. Isu kekangan masa ini memberi kesan yang negatif kepada para guru apabila sistem PBD ini diperkenalkan. Terdapat beberapa faktor yang telah menyumbang kepada kekangan masa ini. Antaranya disebabkan adalah bilangan pelajar yang begitu ramai di dalam sebuah kelas. Disebabkan pelajar terlalu ramai, tumpuan lebih untuk pelajar yang lemah dan pelajar yang tidak hadir telah menyukarkan proses PBD dilakukan terhadap individu tersebut.
Setiap guru mempunyai purata dan jumlah mata pelajaran yang tidak menentu saban tahun. Ada kalanya guru-guru terpaksa melakukan proses PDP dan PBD terhadap jumlah murid dan mata pelajaran yang begitu banyak. Disebabkan itu, berlakunya kesukaran terhadap guru untuk membuat penilaian terhadap setiap pelajar dengan lebih terperinci. Hal ini sepatutnya sewajarnya diberi perhatian oleh kerana PBD yang dibuat secara tidak tepat akan menimbulkan isu ketidakpercayaan dan juga keraguanlah dalam kalangan ibu bapa itu sendiri. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, seterusnya saya akan sambung bagi cadangan penyelesaian isu pentaksiran bilik darjah. Terdapat 5 cadangan yang telah kami bincangkan, iaitu yang pertama, pengawasan berkala oleh pentadbir sekolah dan juga pejabat pendidikan daerah PPD. Yang kedua, kaedah pentaksiran yang pelbagai. Yang ketiga, meningkatkan jumlah guru di negeri-negeri yang tertentu. Yang keempat, penempatan calon guru mengikut option. Dan yang terakhir, kursus pemantapan pelaksanaan PBD. Seterusnya, baik, yang pertama iaitu pengawasan berkala. Ini boleh dijalankan oleh para pentadbir sekolah dan juga PPD, di mana PPD juga bertindak sebagai memberi sokongan dan juga bimbingan kepada sekolah dari segi kemahiran pedagogi dan juga pengurusan sekolah. Selain itu, PBD juga boleh memperkasakan lagi pengawasan dan pemantauan secara optimum bagi melaksanakan peranan ini agar lebih praktikal. Untuk cadangan penyelesaian isu pentaksiran bilik darjah iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai oleh para guru di sekolah. Setiap guru perlulah mempelbagaikan kaedah untuk memastikan objektif sesi pengajaran tersebut tercapai. Dengan ini, guru-guru boleh menggunakan alat bantu mengajar ataupun bahan bantu mengajar yang meningkatkan kefahaman murid dengan menggunakan teknologi. Disebabkan zaman kini, murid-murid lebih cenderung ke arah penggunaan internet dan juga bahan-bahan interaktif dan juga gamifikasi pendidikan yang lebih meningkatkan kefahaman murid dalam sesuatu subjek. Cadangan penyelesaian yang ketiga iaitu meningkatkan jumlah guru di negeri-negeri yang tertentu. Saya bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama di kawasan bandar. Di kawasan bandar, populasi murid lebih ramai dan juga kebanyakan sekolah di bandar mempunyai 2 sesi persekolahan. Jadi di sini jumlah guru juga perlu ditambah bagi meningkatkan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini. Seterusnya, di kawasan luar bandar, contohnya di kawasan pedalaman sama ada di Semenanjung ataupun di Sabah dan Sarawak. Contohnya saya ambil contoh di Sarawak, kebanyakan guru berasal daripada Semenanjung Malaysia dan juga terdapat juga ketidakstabilan pendapatan guru di mana guru-guru ini bertindak untuk berpindah ke Semenanjung semula dalam jangka masa yang pendek. Jadi di sini, murid-murid akan berasa tercicir dan juga pelaksanaan PBD ini tidak dapat dilakukan secara optimum. Justeru pemilihan guru daripada Sabah dan Sarawak Borneo juga perlu dititik beratkan dan ditambah guru ke negeri-negeri ini. Cadangan penyelesaian yang keempat iaitu penempatan calon guru mengikut option. Sebagai contoh, sekiranya seseorang guru itu telah ditugaskan untuk mengajar subjek yang berlainan daripada option beliau, maka di sini akan berlakunya ketidakseimbangan di mana beliau lebih cenderung untuk mengajar subjek lain. Tapi apabila ditugaskan untuk mengajar subjek yang bukan option mereka, jadi di sini akan berlakunya ketidakstabilan dan juga menyukarkan kaedah pentaksiran bilik darjah. Cadangan penyelesaian yang terakhir iaitu kursus pemantapan pelaksanaan PBD. Kursus ini wajar diteruskan sebagai salah satu inisiatif oleh semua pendidik sekolah sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah.
Selain itu, kursus ini juga sekarang ini telah diperkenalkan secara dalam talian di mana lebih memudahkan dan juga meningkatkan penglibatan guru berbanding dengan kursus fizikal. Jadi hal ini boleh membantu guru-guru sama ada guru-guru novis ataupun guru-guru baru yang diposting untuk menyelesaikan masalah penyelesaian pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, Terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya adalah mini kajian di mana tajuk kajian kami adalah pelaksanaan pentafsiran bilik darjah. Seterusnya adalah tujuan kajian. Tujuan utama kajian kami terbahagi kepada 3 tujuan, iaitu mengetahui sejauh mana kefahaman guru terhadap pentafsiran bilik darjah. Kedua, cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pentafsiran bilik darjah dan kelebihan pelaksanaan pentafsiran bilik darjah. Kajian ini dibuat melalui borang kaji selidik yang dibuat di dalam Google Form di mana setiap ahli kumpulan mengagihkan kepada guru-guru di sekolah dan di mana kita mendapat seramai 30 orang responden. Kajian soal sidik ini penting untuk menambahkan ilmu pengetahuan, mengurangkan impak kesan negatif kepada meningkatkan impak kesan positif melalui logikal dan fakta dalam proses pemikiran seorang guru berkaitan PBD yang dijalankan. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya bagi meneruskan pembentangan. baik, saya akan sambung untuk bahagian metodologi kajian. Seterusnya, baik, untuk bahagian metodologi, terdapat 4 cara ataupun metod. Yang pertamanya ialah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaedah soal selidik yang dikongsikan pautannya secara dalam talian kepada para responden. Yang kedua, iaitu populasi dan juga sampel kajian. Populasi kajian kami melibatkan guru sekolah rendah dan juga guru sekolah menengah daripada pelbagai taraf pendidikan, termasuklah diploma pendidikan lepasan ijazah, ijazah sarjana muda dan juga ijazah sarjana. Baik, untuk sampel kajian ini kami menggunakan teknik persampelan rawak mudah. Baik, seterusnya untuk bahagian instrumen kajian. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian yang terdiri daripada bahagian A iaitu demografi responden, bahagian B soalan berkenaan kefahaman guru terhadap pentaksiran bilik darjah, bahagian C cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah dan yang terakhir bahagian D kelebihan pelaksanaan bilik darjah terhadap guru-guru. Seterusnya untuk analisis data. Data dianalisis secara deskriptif yang melibatkan peratus, min dan juga sisihan piawai yang menggunakan perisian Microsoft Excel dan juga SPSS statistik. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Kamal Zaman akan menerangkan tentang dapatan kajian ini. Seterusnya, demografi responden. Berdasarkan jadual demografi responden ini, didapati bahawa terdapat 4 perkara yang diambil kira bagi analisis sosio-demografi pada responden, iaitu jantina, bangsa, pendidikan dan tempoh pengalaman oleh para guru di sekolah. Sampel kajian untuk guru perempuan adalah lebih ramai berbanding sampel kajian guru lelaki, iaitu guru lelaki seramai 1 orang dan guru perempuan seramai 29 orang. Dan analisis bilangan dan peratusan mengikut bangsa menunjukkan semua guru berbangsa Melayu. Pendidikan pula dibahagikan kepada 4 kategori iaitu diploma pendidikan sebanyak 1 orang mewakili 3.3%, ijazah sarjana muda sebanyak 27 orang mewakili 90%, kategori ijazah sarjana seramai 2 orang mewakili 6.5% dan tiada orang yang mewakili kategori doktor falsafah. Seterusnya adalah status tempoh pengalaman guru pula adalah seramai 15 orang bagi tempoh 1 hingga 5 tahun yang mewakili 50%, bagi tempoh 6 hingga 10 tahun dan 16 hingga 20 tahun seramai 2 orang yang mewakili 6.5%,
bagi tempoh 11 hingga 15 tahun seramai 4 orang yang mewakili 13.3%, dan akhir sekali bagi tempoh 20 tahun ke atas seramai 7 orang yang mewakili 23.3% daripada keseluruhan responden. Baiklah, berdasarkan jadual ini menunjukkan data tentang kefahaman guru terhadap pentaksiran bilik darjah. Tahap kefahaman dan pengetahuan guru terhadap PBD sangat penting kerana ia menunjukkan guru bersedia dalam melaksanakannya. Pada data pertama, iaitu saya mengetahui kewujudan dasar pelaksanaan PBD mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.479 dan min yang tertinggi iaitu 4.67 dan berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang kedua, iaitu saya telah menghadiri taklimat PBD mempunyai sisihan piawai 0.504 dan min 4.43 berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang ketiga, iaitu saya merujuk kepada panduan DSKP apabila merancang aktiviti pengajaran pentaksiran mempunyai sisihan piawai 0.615 dan min yang terendah iaitu 4.73 berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang keempat, saya memastikan kandungan pentaksiran saya selari dengan kandungan pembelajaran mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.504 dan minima 4.43 dan min 4.43 berada pada tahap yang tinggi. Baiklah, seterusnya adalah pada data yang kelima, saya merancang RPH yang mengandungi aktiviti pentaksiran mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.507 dan min sebanyak 4.47 berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang keenam, saya merancangkan kandungan pentaksiran dengan mengambil kira pengalaman sedia ada murid mempunyai sisihan piawai 0.568 dan min 4.43 berada pada tahap yang tinggi. Berdasarkan data dalam jadual ini, secara keseluruhannya, kajian mendapati tahap kefahaman guru terhadap PBD adalah pada tahap yang tinggi iaitu dengan memiliki min sebanyak 4.47 dan sisihan piawai sebanyak 0.409. Baiklah, seterusnya jadual ini menunjukkan data mengenai cabaran yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Terdapat banyak cabaran dan kelemahan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD sehingga menimbulkan masalah kepada guru dalam menjalankan PBD yang berkesan. Berdasarkan data yang pertama, iaitu saya memperuntukkan waktu yang mencukupi untuk murid menjalani aktiviti pentaksiran mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.718 dan min sebanyak 3.97 yang berada pada tahap sederhana tinggi. Pada data yang kedua, saya mengemukakan soalan pelbagai aras bagi mentaksir kefahaman dan penguasaan murid mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.531 dan min sebanyak 4.17 berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, pada data yang ketiga, saya memberi murid peluang untuk mengemukakan soalan ketika proses pentaksiran mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.640 dan min sebanyak 4.27 berada pada tahap yang tinggi. Dan pada data yang keempat, iaitu saya memberi murid peluang untuk mengemukakan soalan ketika proses pentaksiran mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.913 dan min sebanyak 3.17 berada pada tahap sederhana tinggi. Seterusnya, pada data yang kelima, iaitu saya memotivasikan murid untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.479 dan min yang tertinggi iaitu 4.33 berada pada tahap yang tinggi. Dan data terakhir sekali, saya mengalami kesulitan dalam merancang penilaian berasaskan PBD mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.828 dan min yang terendah iaitu 2.73 berada pada tahap sederhana rendah. Jadi secara keseluruhannya, kajian mendapati tahap cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD adalah pada tahap yang sederhana tinggi, iaitu dengan memiliki min sebanyak 3.77 dan sisihan piawai sebanyak 0.362. Baiklah, selepas itu, jadual ini menunjukkan data tentang kelebihan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Berdasarkan pada data yang pertama, iaitu
PBD membantu saya untuk mengenal pasti kelemahan dalam pengajaran saya. Mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.648 dan min yang tertinggi iaitu 4.17 berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang kedua iaitu PBD membantu saya untuk merancang pengajaran yang lebih fokus, mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.747 dan min sebanyak 4.17 berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang ketiga iaitu PBD membantu saya membimbing murid berprestasi rendah dalam menguasai kemahiran membaca, mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.681 dan min 4.13 berada pada tahap yang tinggi. Pada data yang keempat iaitu PBD membantu saya menyampaikan kepada ibu bapa tentang keputusan, mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.776 dan min sebanyak 4.10 berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, pada data yang kelima iaitu PBD dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap objektif, mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.759 dan min sebanyak 4.10 berada pada tahap yang tinggi. Dan pada data yang keenam, saya dapat menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan pelajar, mempunyai sisihan piawai sebanyak 0.583 dan min yang terendah iaitu 4.07 berada pada tahap yang tinggi. Jadi, berdasarkan data dalam jadual di atas, secara keseluruhannya, kajian mendapati tahap kelebihan guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah adalah pada tahap yang tinggi, iaitu dengan memiliki min sebanyak 4.13 dan sisihan piawai sebanyak 0.632. Baiklah, saya akan sambung dengan perbincangan kajian. Bagi profil responden kajian ini merupakan 30 orang guru daripada sekolah rendah dan menengah. Latar belakang bagi responden kajian diambil kira berdasarkan 4 aspek, iaitu jantina, bangsa, pendidikan dan tempoh pengalaman oleh para guru di sekolah. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa responden kajian ini kebanyakannya adalah guru perempuan berbangsa Melayu, berkelulusan ijazah sarjana muda dan mempunyai pengalaman mengajar dan melaksanakan PBD selama 1 hingga 5 tahun. Untuk analisis deskriptif, bagi kefahaman guru terhadap PBD, dapatan menunjukkan tahap tinggi dengan min 4.47. Para responden iaitu guru sememangnya telah mempunyai tahap penguasaan maklumat PBD dengan betul untuk melaksanakan PBD. Kajian oleh Saleh et al. 2019 dan Rosli et al. 2022 juga mendapati guru-guru telah biasa dengan pelaksanaan PBD. Bagi cabaran yang dihadapi guru dalam pelaksanaan PBD, dapatan menunjukkan tahap sederhana tinggi dengan min 3.77. Hal ini menunjukkan sememangnya wujud halangan dan cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru untuk melaksanakan PBD. Menurut Hazuriana dan Khairul 2022, guru perlu diberi bimbingan dan disediakan panduan agar pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan PBD sentiasa berada pada tahap yang baik. Bagi kelebihan pelaksanaan PBD pula, dapatan menunjukkan tahap tinggi dengan min 4.12. Hal ini disokong dengan dapatan kajian oleh Ilhabenil et al. 2020 yang mendapati guru berupaya menjalankan pentaksiran melalui pelbagai aktiviti PDP dan mengukur pencapaian murid menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. Baiklah, secara kesimpulannya, kajian ini menunjukkan status pelaksanaan PBD yang baik berada di tahap yang tinggi terhadap dua aspek yang telah kami kaji, iaitu kefahaman guru dan juga kelebihan melaksanakan PBD ini terhadap para guru. Akan tetapi, bagi aspek kajian untuk cabaran yang dihadapi oleh guru semasa pelaksanaan bilik darjah adalah berstatus sederhana tinggi. Walau bagaimanapun, guru mengakui bahawa PBD ini telah memberikan pentaksiran yang holistik walaupun terdapat pelbagai cabaran dalam tempoh melaksanakannya. Oleh itu, pihak pelaksana di peringkat sekolah, daerah dan juga negeri perlu bekerjasama dalam membantu guru untuk menangani cabaran yang telah timbul. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah melaksanakan taklimat dan kursus tentang cara melaksanakan PBD yang boleh memberi fokus kepada cara untuk
menentukan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran. Dan akhir sekali, pengukuhan penjaminan kualiti PBD di peringkat sekolah akan terus dipergiatkan dengan penyediaan senarai semak penjaminan kualiti, kunjung bimbing dan juga pemantauan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.